Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Saya kasihi Tuan Imam, saya kasihi barisan ahli dan kuasa Masjid At-Taqwa, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu sekali lagi dalam kuliah subuh pada pagi ini. Tahniah pada tuan-tuan yang hadir untuk solat subuh berjemaah, solat sunat sebelum subuh. Dan jangan lupa duduk sini dalam masjid ini yang iktikaf. Dan seterusnya kita meneruskan dengan mengikuti sedikit pengisian kerohanian. Peringatan untuk tuan-tuan dan perempuan dan juga untuk diri saya sendiri. Tajuk kita pada kali ini ialah, kita pada sampai ujung-ujung kitab ni tuan-tuan ya, iaitu pedihnya azab Jahannam. Pedih ya. Kalau kita selalu orang kata kita macam-macam, kita pedih. Pedih hati, sakit hati. Tapi ini jauh daripada itu. Hati kita akan dibakar. Jantung kita dari apa pun kita tak tahu. Kerana kepedihan. Azab ya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari meriwayatkan kebanyakan doa Nabi SAW adalah, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami daripada azab neraka. Ya, yang selalu kita baca tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, 3 dalam 1. Kita beli kopi pun 3 dalam 1. Apa lagi? Minuman-minuman segera dalam package tu, dalam sachet tu, kebanyakannya 3 dalam 1. Tapi kita lupa doa kita selalu juga 3 dalam 1. Apa 3 dalam 1 tu? Pertama sekali, kita minta kebaikan di dunia. Sehat, rezeki berlimpah ruah, rezeki berkat, anak-anak bagus-bagus, isteri yang solehah, jiran yang bagus, dan sebagainya lah. Itu ialah hasanah di dunia. Dan kita juga mohon hasanah di akhirat. Mudah urusan, diberikan suratan dengan sebelah kanan, mudah melalui titian, sirat, mudah urusan hisab kita, ya, dibangkitkan nanti di mahsyar dalam keadaan berpakaian, tidak dalam keadaan bulat, ya, telanjang tidak berpakaian, mudah segala urusan. Itu ialah hasanah di akhirat. Dan kemuncak di hujungnya itu ialah waqina azabannar, lindungilah kami daripada azab neraka. Bila kita mohon kepada Allah dilindungi daripada azab neraka, secara otomatis sebabnya kita masuk surga. Takkan masuk surga sekejap neraka, sekejap neraka ya. Dan bila kita minta waqina azabannar, ya waqina azabannar, lindungilah kami daripada azab neraka, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, surgalah tempat kita. Kata dalam kebanyakan doa kita di hujungnya, Rabbana waqina azabannar. Atau doa makan pun, waqina azabannar. Ya. Jadi nampak ringkas tapi maknanya sangat mendalam. Ya. Kita minta kita dilindungi, dijauhi daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam neraka tu ada apa sebenarnya? Kita tahu. Ya. Kita pun kaji kitab yang tafsir
tafsir Ibnu Katsir tentang dunia, syurga dan neraka yang kita bincangkan pada setiap kuliah maghrib tu sebulan sekali, juga menerangkan tentang azab, dan neraka. Tapi kitab ni yang ini juga membincangkan benda yang sama. Ya. Abu Ya'la meriwayatkan Nabi SAW berkhutbah, janganlah engkau melupakan dua kebesaran, syurga dan neraka. Maknanya dua kehebatan. Syurga itu ada kehebatan penuh dengan nikmat. Neraka juga ada kehebatan, iaitu penuh dengan kesengsaraan. Sengsara bukan sebarang sengsara. Boleh buat lagu. Sangsara badan, sangsara badan. Orang Minangkabau kan. Asam kanding, asam balimbiang. Ada lagu tu kan, lagu Minang. Sangsara badan. Kita sekarang ni kita menghadapi sengsara ni macam-macam. Itu pun kita dah tak tahan. Panas, sengsara. Ragam anak-anak, sengsara. Ragam masyarakat, sengsara. Tapi ragam-ragam itu kita boleh atasi. Masuk rumah, on aircon, sejuk, hilang. Masuk kereta, pasang aircon, hilang. Makan angin, hilang. Apa lagi? Jumpa kawan-kawan, ngeteh, medang-medang, hilang. Tapi masuk neraka, tak hilang-hilang. Yang kita takut masuk neraka itu kekal abadi, abadan abada. Jadi sebab itu bila disebutkan ayat tentang pedihnya azab, janganlah kita memandang remeh. Ya? Siapa ahli neraka itu sebenarnya? Kita kena tanya juga tu. Ahli neraka itu sebenarnya ialah orang-orang yang celaka. Orang yang celaka saja. Di akhirat nanti ada orang bahagia, ada orang celaka. Yang bahagia siapa? Orang yang diberikan suratan amalnya daripada sebelah kanan. Bila diberikan suratan amal di sebelah kanan, maknanya urusan hisap kita ringan. Ringan. Kalau kita pergi mana-mana luar negara ke, kita swipe pasport kita tu, buka palang, jalan. Kalau pergi umrah sampai dekat sana, dekat Madinah ke, dekat Saudi tu ke, jalan. Taklah tengok, ambil gambar lagi, sampai 4, 5, 6 kali. Tak lepas-lepas lagi. Kita pun dah risau dah. Kawan-kawan semua dah lepas dah, jauh ke sana. Kita masih konten-konten kat sini. Tak lepas-lepas lagi. Itu pun kita sudah separuh cerit-berit tu. Separuh je cerit-berit. Tak cerit betul-betul. Sebab kita tak boleh berkomunikasi. Setengah daripada kita lah. Cakap Inggeris, tak faham. Cakap Arab, tak kerti. Tak bengong. Itu baru bab pasport. Apatah lagi, kecelakaan yang berlaku di akhirat. Iaitu orang yang diberikan suratan amal daripada sebelah kiri atau daripada belakang. Yang dapat daripada belakang, mereka akan berteriak. Celakalah aku. Celakalah aku. Dia kata suai itu tak tahu. Celakalah aku. Sebab soalan-soalan sangat teliti. Sangat teliti. 4 benda tu tidak berganjak kaki anak Adam. Pertama sekali ialah Allah tanya umur kita. Jadi kalau kita dapat suratan amal dari sebelah kanan, soalan tu mudah saja. Dulu kau lepas akil balik kau buat apa? Saya belajar, saya sekolah. Kalau kat Malaysia ni, saya ambil PMR, saya ambil SPM. Lepas tu saya masuklah mana-mana. Lepas tu saya kerja, lepas tu saya kahwin, lepas tu saya beranak. Saya beranak pula. Saya berkeluarga dan sebagainya dan sebagainya. Saya bekerja. Mudah saja. Tapi kalau rumit, lepas akil balik, apa kau buat? Saya lepak. Lepak di mana? Lepak kat bawah pokok. Pokok apa? Tahu tak pokok tu ada hantu? Tahu. Sebab saya pun hantu juga. Kita pun sama hantu dengan bawah pokok tu. Macam-macam persoalan. Jadi kita takut bukan seperti itu. Siapa tu? Ahli neraka ialah orang yang celaka. 2 kumpulan itu. 1, orang yang mendustakan kebenaran. Dia tak percaya adanya syurga. Dia tak percaya adanya neraka.
Dia tak percaya adanya hari akhirat. Ni tajuk khutbah semalam lah. Ya, golongan mulhid ni. Ya, free thinker ni. Jadi dia mendustakan kebenaran. Sedangkan Allah dah beritahu, kebenaran itu datang daripada aku, tidak ada keraguan. La raiba fih. Kita mula-mula buka Quran aja. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Inilah Quran yang tidak ada keraguan. Tapi kita masih lagi ragu-ragu. Tengok dekat skrin tu kan. Apa kata Ibnu Qayyim tu? Mentadabbur isi Quran dan memahami isinya itu lebih baik daripada kita baca khatam berpuluh-puluh kali tapi tak faham isi dia. Tengok, perhatikan. Ni tuan-tuan punya masjid ni. Saya numpang tengok aje. Apa nasihat Ibnu Qayyim? Bila kita baca Quran tu, sesekali tadabburlah isinya. Satu ayat cukup. La raiba fihi itu pun sudah cukup menggegarkan kita. Quran. Punya dahsyatnya, hebatnya Quran tu, bila diletakkan dekat gunung, gunung pun pecah. Kerana takut. Tapi kita letakkan Quran selama je. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an min khasyatillah. Quran itu letak kat gunung, dia bergegar, takut kerana khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berzina. Azab Allah sangat pedih. Jawab juga dia tu. Tuhan kan Maha Pengampun. Mudah saya jawab ya. Dia buat dosa sesuka hati dia. Baik. Satu ialah orang yang mendustakan kebenaran. Yang kedua, berpaling daripada keimanan. Dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik macam mana kita pun, hebat amalan kita macam mana pun, kalau kita syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, sia-sia je. Satu ketika Sayyidina Umar ni, dia pergi lalu di depan, kita kata kuil lah, kuil orang-orang Yahudi ni. Ulama dia dipanggil apa tu? Ulama dia lah, Yahudi tu. Rahib, bagi rahib. Jadi dia tengok, wahai rahib, kau buat apa tu? Aku tengah ibadat. Aku tengok kau kesian dah. Lepas tu Sayyidina Umar pun menangis. Kenapa kau menangis? Kau ni baik. Buat macam-macam kebajikan. Tapi kau tidak beriman kepada Allah. Penat. Letih buat kebajikan. Kalau kat dunia ni, buat rumah orang-orang tua, bantu orang susah, bantu masa banjir. Tapi tak beriman. Penat. Sedangkan nanti, bila bertemu Allah, tempat kau dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Menangis Sayyidina Umar tu. Ya, sebut begitu kita dah rasa sedih. Itu Sayyidina Umar. Jadi sekarang kita nak tengok orang yang celaka tu dustakan kebenaran, berpaling daripada keimanan. Mereka tu tempatnya ialah di neraka. Neraka Jahannam. Mereka dikatakan sebagai golongan kiri. Golongan kiri. Tempatnya dalam neraka. Masuk neraka, ditutup rapat. Tak ada pintu. Tingkap. Tengok atas tak nampak apa, tengok kanan tak nampak apa. Itu diterangkan dengan panjang lebar lah oleh dalam huraian Ibnu Abbas, Qatadah, Abu Hurairah. Tentang bagaimana neraka tu Allah masukkan orang ahli neraka tu dalam tempat yang tertutup, berkunci, tidak ada jalan keluar langsung. Kenapa ditutup? Nak menunjukkan betapa panasnya. Dan kita masak, rebus apa-apalah. Lepas tu tudung. Kan panas. Ya. Kemudian Allah perintahkan, wahai malaikat, ini orang, 3 orang ini, orang yang celaka ni, ikat dia. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan, orang kena ikat. Kita tengok lembu kena ikat, ada sembelih pun di dalam pukang dia tuan-tuan. Kesian tengok lembu tu kena ikat. Kalau orang kena ikat macam mana? Tapi setengah orang dia suka ikat.
Saya diikat dengan tali pertunangan. Oh, sukalah dia. Diikat dengan ikatan perkahwinan. Sukalah dia. Ya. Diikat dengan hubungan silaturahmi. Yang bagus kita sukalah. Tapi orang-orang ini, ahli neraka ni diikat. Ada 3 golongan yang diikat. Yang pertama ialah orang yang berdosa. Sampai dia mati, dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diikat orang ini. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai encik malaikat, kau ikat orang ni. Sebab dia ni orang yang berdosa. Lagi, orang kedua adalah setan. Setan pun diikat. Kita duk kata setan diikat pada bulan Ramadan dan sebagainya. Nanti dalam neraka, setan tu diikat juga. Orang berdosa diikat, segala setan semua diikat. Yang ketiga, orang yang ditakuti kejahatannya. Ramai orang jahat. Kaki pukul, orang jahat. Tukang tarik kereta, tak bayar kereta, orang jahat. Suka apa? Kalau budak sekolah tu suka calaukan kereta cikgu, orang jahat. Tapi orang tak takut. Tapi orang yang jahat tapi ditakuti. Dia boleh buat huru-hara dalam masyarakat. Dia boleh buat huru-hara dalam negara. Dia boleh buat huru-hara kepada dunia. Dan sekarang ternyata penjahat kaki pukul yang hebat di dunia ini adalah Yahudi dan Nasara. Dia belasahnya sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestin. Itulah orang jahat. Itulah mereka itu orang yang berdosa. Orang yang tidak beriman. Lepas tu jahat yang ditakuti. Double-double tu. Pepatah Melayu pesan, buat jahat jangan sekali. Maknanya jangan buat langsung buat jahat lah. Tapi jahat ini ialah jahat yang ditakuti kejahatan dia. Tengok muka dia pun takut. Lagi lintang pukang. Kalau dia ada kat tengah-tengah masyarakat dalam Bukit Kapar ni, jaga-jaga orang ni. Kalau kat negara ke, contoh kat negara, hati-hati orang ni. Jahat yang ditakuti. Jadi mereka ni diikat, lepas diikat tu, kau humbankan mereka dalam neraka. Masya Allah. Itulah keadaannya neraka Jahannam. Ya. At-Tabrani berkata di sini, Jibril datang kepada Nabi SAW pada waktu yang tak biasa dia datang. Adalah jadual-jadual dia. Waktu bila Nabi nak datang tu, ada waktunya. Tapi kata At-Tabrani, satu ketika Nabi datang ni, Jibril datang jumpa Nabi pada waktu yang tak biasa. Katalah contoh, datang waktu subuh. Tiba-tiba datang waktu duha pula. Jarang Nabi datang waktu duha. Ini contoh. Ya, waktu yang tidak biasa dia datang. Kemudian Nabi berkata, wahai Jibril, belum pernah aku melihat engkau berubah rupa. Jadi Nabi je tahu macam mana rupa Jibril. Kita tak nampak malaikat. Kita boleh nampak malaikat bila kita menghadapi sakaratul maut. Kita dapat melihat wajah malaikat rahmat atau malaikat azab. Bergantunglah pada amalan kita masa kita hidup. Tapi ada satu hamba Allah dia boleh nampak malaikat. Iaitu Ibnu Abbas. Ada kelebihan dia. Dia boleh nampak Jibril. Dia bukan nampak seumur. Ada ketika-ketikanya dia boleh nampak. Kan satu hari, satu ketika bapa dia tu, Pak Abbas lah. Dia Abdullah namanya. Dia jadi anak Pak Abbas, jadi Ibnu Abbas. Nama baru yang Abdullah bin Abbas. Jadi bapa dia nak cakap dengan Nabi. Tapi Nabi dah macam kelihatan sibuk. Jadi cakap dengan Abah, kenapa Abah? Nak cakap dengan Nabi. Tapi Nabi macam macam itulah. Bah, sebenarnya Nabi tu sedang bercakap dengan Jibril. Saya nampak Nabi sedang bercakap dengan Jibril. Itu kelebihan Ibnu Abbas. Ditanya kepada Nabi, betul. Saya ketika itu sedang bercakap dengan Jibril. Ibnu Abbas ni yang didoakan oleh Nabi direct. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil.
Ya, sebab Nabi ni, Ibn Abbas ni, dia selalu ambilkan air untuk uduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi keluar daripada bilik air dan sebagainya, nak ambil air sembahyang dan sebagainya, air dah ada. Siapa letak air kat sini? Punya Ibnu Abbas. Maka Nabi mendoakan secara direct kepada untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Jadi kalau tuan-tuan nak tahnikan anak ke, cucu ke, atau masjid nak buat majlis ke, bila kita letakkan manisan ataupun kurma dan sebagainya, jangan lupa kita bacakan, kalau ramai-ramai, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allah faqihkan dia. Faqih. Menguasai ilmu. Faqih. Dia profesor dalam bidang dia. Macam itulah dalam bahasa buku dia tu. Ya. Faqih. Dan boleh mentakwilkan. Sebab itu kata Ibnu Qayyim. Jadi bila kita tengok Quran, kita tengok tafsiran dia. Kita tadabbur isinya. Supaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh mentakwilkan Quran itu. Boleh menerangkan, boleh berhujah, boleh menyampaikan. Kalau kita baca je, dapat pahala je lah. Tak salah baca tu. Tapi kita nak, kalau kita boleh mentakwilkan isi Quran, kita boleh nasihatkan isteri kita, nasihatkan anak kita, nasihatkan kawan-kawan kita. Kerana kita boleh mentakwilkan Al-Quranul Karim dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa direct dari Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Jadi tuan-tuan bila buat umrah ke, buat haji ke, ada peluang pergi Taif, pergilah Taif. Situ ada satu masjid namanya Masjid Ibnu Abbas. Tapi orang Malaysia ni masuk tengok masjid tak nak masuk. Sibuk selfie je. Ambil gambar. Lepas tu pergi kedai tepi tu. Cari kurma, cari kismis. Tapi sana yang popularnya tu madu. Madu Iran lah, madu Kuwait lah, madu itulah, madu inilah. Nak balik Malaysia, nak bermadu tak berani. Cari madu kat sana je lah. Balik, abang beli madu. Mana madunya? Dalam poket ke? Kalau suami tu dia buruk, madu itu ada di hatiku. Pada berani ke? Tak berani. Tuan. Balik-balik Mekah buat macam ni lah. Dah, hawa biru jadinya. Jadi beli madu, beli itu, beli ini. Tak masuk dalam masjid Ibnu Abbas. Masuklah, masjid itu besar. Tapi jarang orang masuk dalam. Seolah solat sunat tahiyatul masjid. Tengok waktu tu pukul berapa, boleh solat sunat duha, solat sunat hajat, mintalah apa. Tengok tempat yang baik. Untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita balik tentang Jibril tadi. Jibril, wahai Jibril, kata Nabi, aku belum pernah melihat engkau berubah rupa. Hanya Nabi saja tahulah muka Jibril itu macam mana. Kita tak tahu, tak nampak. Aku datang setelah Allah perintahkan aku untuk mengintip neraka. Jibril kau intip neraka tu apa yang ada? Macam itulah lebih kurang. Lepas tu Nabi turun, Jibril turun jumpa Nabi. Mesti ada perubahan pada wajah Jibril. Mungkin wajah surprise ke, wajah takut ke, wajah yalah. Sebab dia nampak neraka. Allah suruh dia intip. Tengok apa dalam neraka. Lepas tu, Nabi bertanya, wahai Jibril, ceritakanlah pada aku tentang neraka tu macam mana? Nabi pun tanya, neraka tu macam mana ya Jibril? Jibril menjawab, saya sampaikan kepada tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Jahannam menyalakan 1000 tahun hingga menjadi putih. Api tu, Jahannam, keluarkan api. Nyalalah api tu. Warnanya putih. Selama 1000 tahun. Putih 1000 tahun di sana. Tak sama 1000 tahun di sini. Sini ada 1000 tahun. Orang menunggu tarikh yang disuka. Tarikh nak nikah, tarikh nak kahwin. Sehari macam 1000 tahun. Nak tunggu esok tu macam 1000 tahun. Macam lah Yang senyum tu dia faham lah. Yang tak senyum tu macam dia, aku tak faham lah.
Bila dia menanti hari-hari yang menyeronokkan dia. Kalau budak-budak tu besok nak raya, kasut dia letak dekat depan tu dengan mercun dia, dengan itu, dengan apa. Lambatnya besok nak raya. Rasa macam 1000 tahun. Itu budak. Kalau bapak budak pun macam itu, kita pun macam budak-budak lah. Ya? Raya seronok kasut baru, seronok mercun, seronok apa. Ya? Baik. Lalu Jibril dia kata, subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Jahannam menyalakannya 1000 tahun hingga menjadi putih. Lalu memerintahkan menyalakan lagi 1000 tahun lagi hingga menjadi merah. Putih 1000 tahun. Lepas tu nyalakan lagi menjadi merah. Kemudian memerintahkan menyalakan lagi 1000 tahun lagi sehingga dia berwarna hitam pekat. Baru ni ada dekat Meru dekat traffic light tu ada kilang terbakar tu. Adalah bulan lepas kot. Ya. Hitam. Maknanya puncak segala kebakaran tu hitam. Berkepul. Ya. Segala sampah, segala dinding, segala kayu, segala apa semua habis hangus terbakar, maka keluarlah hitam. Itulah api neraka. Putih, merah, hitam. Bayangkan tengah-tengah hitam dicampakkan dalam neraka dalam keadaan diikat. 3 golongan tadi kan? Orang yang berdosa, setan dan orang yang ditakuti kejahatan dia. Tak kelihatan lagi cahayanya dan tidak terpadam lagi nyalaannya. Itu orang menyala. Hitam berkumpul-kumpul. Demi zat yang mengutusmu sebagai Nabi, kalau Jahannam itu dibuka sebesar lubang jarum, maknanya apa? Neraka tu ditutup rapat. Tak ada lubang. Kalau tiba buka je sikit, Jibril kata dia buka sikit lubang tu, bukan besar pun. Sebesar lubang jarum aja. Apa jadi? Maka seluruh penghuni bumi akan kepanasan. Sikit je. Kan tadi dah sebut, neraka tu ditutup. Tak ada pintu, tak ada lubang, tak ada cahaya. Tapi Jibril beritahu Nabi, kalau dibuka lubang walaupun sebesar jarum, matilah seluruh penghuni bumi kerana kepanasannya. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika saja seorang penjaga Jahannam menjelma ke dunia, tentulah seluruh penghuninya akan mati kerana ngeri melihat rupanya yang amat buruk serta baunya yang busuk. Tengok muka pun takut. Muka orang jahat yang ditakuti. Tengok muka pun takut. Maka orang jahat yang ditakuti layaklah masuk neraka. Ya? Sudahlah begitu. Bau busuk. Jadi orang menghadapi sakarat tu, tengah gila nak mati tu, nampak malaikat azab dengan bau busuknya. Oh. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Ya? Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Ini Jibril cerita pada Nabi. Kalaulah sepotong rantai ahli neraka yang telah dijelaskan Allah dalam kitabnya itu diletakkan di atas gunung, akan leburlah gunung itu dan melilihlah ke dasar bumi. Ini Jibril beritahu kepada Rasulullah. Nak menggambarkan begitu dahsyatnya neraka Jahannam. Itu tajuk kita ini, pedihnya azab Jahannam itu. Kemudian Nabi SAW memandang Jibril. Dipandangnya muka Jibril. Lalu Nabi menangis. Lalu bertanya, wahai Jibril. Ya. Nabi pandang Jibril. Ya. Menangis tu. Jibril tu bercerita tu kata wajahnya berubah. Nabi tanya, wahai Jibril, mengapa kau menangis? Kau telah mempunyai kelebihan di sisi Allah. Kalau bahasa kita, kau kan hebat. Kau kan ketua segala malaikat. Jibril, kau kan hebat. Jibril menjawab, bagaimana aku tak menangis? Aku tak tahu dalam ilmu Allah ni aku nanti jadi apa. Setan pun dulu mulia juga. Iblis pun dulu mulia. Tempatnya dalam syurga. Tapi dia buat silap. Kalau dia tak nak sujud, maka dicampakkanlah ke dunia.
sombong. Orang sombong tidak layak jadi ahli syurga. Kemudian Nabi pula menangis. Sampai ada suara memanggil, wahai Jibril, wahai Muhammad. Dah duduk dah menangis, ada suara. Wahai Jibril, wahai Muhammad, kamu telah diamankan dan tidak akan menderhakainya. Mana duduk ni selamat. Itu jaminan daripada suara itulah. Jibril kemudian naik ke atas dan Rasulullah pun keluar. Lalu Nabi berjumpa dengan orang-orang Ansar yang sedang ketawa, seronok dan bermain-main dengan seronok. Nabi SAW berkata, adakah engkau tertawa sedangkan di belakangmu ada neraka? Kau ni suka tak habis-habis. Buka TV ketawa. Buka channel ni ketawa. Buka ini ketawa. Ketawa saja. Sampai buat lagu, ketawalah lagi. Siapa nyanyi tu? Cari sendirilah. Orang Negeri Sembilan tu. Ya. JS. Jesham tu. JS. Asyik ketawa je. Ya. Engkau tertawa je sedangkan di belakangmu ada neraka. Kalau engkau tahu apa yang aku tahu, Nabi kata, tentu engkau akan sedikit ketawa. Bukan tak boleh ketawa. Ketawa sikit aja. Sedikit ketawa dan banyak menangis. Kita sekarang terbalik. Banyak ketawa, sikit menangis. Menangis pun sebab dunia. Tak dapat subsidi, petrol naik, diesel naik, barang mahal. Semua kaitan dunia lah tu. Ya? Bukan tak sedih. Tapi kita ni banyak bersedih kerana masalah dunia. Anak tak cemerlang SPM. Dunia. Ya? Barang-barang naik melambung. Dunia. Itu menangis. Jadi manusia ni kebanyakannya menangis kerana masalah dunia. Ya? Nabi beritahu kalau kau tahu apa yang aku tahu, kau akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Tentunya kamu tidak akan lalu makan dan minum. Kita dah belajar kan dalam kuliah lepas. Binatang tu, kalau dia tahu neraka, takkan jumpa binatang yang gemuk. Tak lalu makan dia. Tak jumpa lembu gemuk. Apa sekarang yang popular? Lembu kenyai. Lembu kenyang. Orang Kelantan ni tahulah. Dia sama macam lembu kenyai. Ya? Lembu pun tak kenyang-kenyang makan sebab dia teringat neraka tu. Ya? Takkan jumpa haiwan yang gemuk-gemuk kalau dia tahu azabnya neraka. Binatang tu tak baca Quran. Ni kita dibacakan Quran, ditadabbur isi Quran, kita masih lagi ketawa tak berhenti-berhenti, sedikit menangis. Ya, sedikit menangis. Tentunya kamu tak lalu makan dan minum, malah kamu akan keluar ke masjid sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai simbol kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dirawikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, aku tidak pernah melihat malaikat Malik itu ketawa. Siapa malaikat Malik? Penjaga neraka. Ya, ketua malaikat jaga neraka tu malaikat Malik. Aku tak pernah tengok malaikat Malik ni ketawa. Jibril berkata, dia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Itulah dia keadaan dia. Ibnu Majah dan Al-Hakim berkata, sesungguhnya api di dunia itu sebahagian daripada 70 bahagian api neraka. Api neraka itu kepanasannya 70 kali ganda daripada kepanasan api dunia. Kita pegang exhaust motor pun, itu baru satu bahagian. 69 dekat sana. Kita terpegang kuali panas. Apa lagi? Orang welding, kepanasan. Baru satu bahagian saja. 69 disimpan di sana. Sama juga nikmat. Ya? Allah ciptakan nikmat itu ada 100. Satu saja kita turunkan ke bumi. 99 di sana. Untuk orang beriman nak masuk surga.
Tapi dengan satu nikmat yang Allah turun, haiwan tidak memijak anak dia. Dengan rahmat Allah tu. Dengan rahmat Allah, ya walaupun satu rahmat itu Allah turunkan, bapa gajah tidak pijak anak gajah. Walaupun dia berebut nak makan tebu. Pergi kapal dia banyak tebu kan, ada gajah lepas. Bapak dia kata, bapak nak makan tebu ni lapar. Anak kata, aku lapar juga. Tidak pernah berlaku, dia tendangnya anak tu, dia pijaknya. Belum berlaku lagi. Belum berlaku lagi, bapak, ibu ular memakan anak ular kerana bapak ular atau mak ular tu lapar. Belum berlaku lagi. Tak berlaku lagi, bapak kambing makan anak kambing kerana lapar. Tetapi yang berlaku, bapak manusia membaham anak sendiri. Atuk manusia membaham cucu sendiri. Sebab rahmat Allah sudah diangkat dalam keluarga itu, dalam masyarakat itu. Jadi manusia sudah tidak berhati perut, kejam, zalim, tergolonglah sebagai orang zalim yang ditakuti. Anak tengok muka bapak pun takut. Takut dia. Ada satu kes kaunseling tuan-tuan ya. Budak ni darjah 2. Bila ustaz tu masuk kelas, dia keluar. Bila ustaz ni masuk kelas, dia keluar. Jadi cikgu kelas tu pelik. Kenapa budak ni bila masuk belajar pendidikan Islam, dia lari? Dia tak nak tengok muka ustaz tu. Lama, dibawalah jumpa kaunselor. Dia kaunseling kan. Dia korek sana, korek sini, korek sana, korek sini. Dapatlah jawapannya. Budak ni, masa darjah 2 ni, dia dirogol oleh bapak dia. Hebohlah satu keluarga. Nak report, tak report. Nak report, tak report. Nak report, tak report. Akhirnya pakat-pakat tak payah report lah. Jangan memalukan keluarga. Jadi bapaknya tu taubatlah konon-konon, berubahlah dia. Pakailah kopiah, pakailah songkok. Kemana-mana pergi pakai kopiah, mana-mana pergi pakai songkok. Tapi anak itu sudah trauma. Dia tengok orang pakai songkok je, aku tak percaya orang songkok ni. Orang pakai songkok ni yang rogol aku dulu. Dia tengok orang bapak ni pakai kopiah, ustaz ni pakai kopiah, aku tak percaya orang pakai kopiah. Terberang ni semua. Orang pakai kopiah ni yang merogol aku dulu. Dulu. Dia dah taubat, dia pakai kopiah, pakai songkok. Dahsyat tuan-tuan, trauma ni. Tengok kes kaunseling tu macam-macam. Ya. Lepas tu orang kena benci dengan orang ni, benci dengan orang ni. Dia trauma. Ada saya jumpa seorang pelajar saya tu. Kata, Prof, saya tak nak kahwin dah, dia kata. Saya trauma tengok muka lelaki, dia kata. Hui, hebat tu. Saya tengok muka lelaki gerun. Takut, dia kata. Kenapa? Bapak saya tu garang dengan mak saya. Garang dengan mak saya. Kenapa bapak garang? Bapak saya tu minta maaf lah, isteri 2. Kalau mak yang satu lagi tu cakap banyak, dia lempang je. Dia sepaknya. Kalau mak tiri saya bawa je, dia sepaknya saya. Saya tengok trauma saya dengan lelaki. Saya tak nak kahwin. Takut, dia kata. Takut tengok lelaki. Tak lama lepas tu, saya dapatlah tak lama je lah, dalam beberapa bulan selepas tu, dapatlah panggilan, saya dapat mesej dan sebagainya. Dijemput. Dia nak kahwin. Mula dia trauma, takut tengok lelaki. Lepas tu kahwin juga dia rupanya. Kahwin dengan apa? Kahwin dengan lelaki lah. Tak kira kahwin dengan kambing. Kahwin dengan lembu. Ya, itulah keadaan tuan-tuan ni. Kisah benar ya. Kisah benar. Baik. Kita tengok tuan-tuan ni, apa sebenarnya yang berlaku selanjutnya dalam neraka itu. Ya. Al-Baihaqi kata, bahawa dalam menerangkan ayat tentang neraka tadi, ya, dia merujuk kepada ayat yang dibaca oleh Sayyidina Umar dalam surah An-Nisa, ayat 56 yang bermaksud dalam kitab ni, setiap yang terbakar, ya, kulit mereka jadi matang. Lepas tu ganti kulit baru, terbakar lagi. Ganti kulit baru, terbakar lagi. Kata Al-Baihaqi, ya, dalam menerangkan ayat itu, ya, Hasan Basri kata apa? Api itu memakan mereka setiap 70,000 kali. Bakar sekali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu habis, bakar lagi.
Mereka telah membakar mereka, kembalilah. Lepas tu bakar lagi. Kembali, bakar lagi. Kata Imam Muslim, didatangkan seorang ahli neraka yang di dunia hidup yang paling nikmat. Mungkin dia paling kaya, mungkin dia paling berkuasa, mungkin dia macam-macam lah. Paling nikmat kan? Nikmat tu macam-macam lah. Ada nikmat harta, nikmat kuasa, nikmat cantik, nikmat pandai, macam-macam. Jadi kata Imam Muslim, didatangkan seorang ahli neraka yang di dunia dulu hidupnya paling nikmat. Kemudian dia dicelup ke neraka itu sekali saja. Zoom, angkat. Lalu ditanya kepadanya, "Hei manusia, apakah kamu melihat kebaikan dan apakah kamu pernah menjumpai kenikmatan?" Dia berkata, "Tidak, demi Allah, wahai Tuhan." Kemudian datangkan bersama ahli surga. Di dunia dulu paling papa, paling miskin, paling hina, selalu dibuli orang. Dan dia dicelupkan ke dalam surga. Maka ditanya, "Wahai manusia, apakah kamu melihat kepedihan dan apakah kamu menemuinya?" Tidak. Maknanya apa? Sengsara di dunia itu, ya, dibandingkan dengan nikmat di surga tu, dia lupa dah semua. Dan nikmat yang dia rasai di dunia ni, dengan segala nikmatnya itu, dia celup dalam neraka, ada rasa nikmat ni. Tak ada rasa nikmat. Lupa segala nikmat yang ada kat dunia dulu. Sekali celup saja. Jadi hidup ni sebenarnya mata'ul ghurur. Kehidupan yang menipu dan memperdaya. Orang berebut-rebut nak popular, berebut-rebut nak jawatan, berebut nak jadi itu. Semua itu adalah sementara saja. Memperdayakan. Mata'ul ghurur. Dan banyak di kalangan kita yang terpedaya, yang tertipu dengan perkara-perkara yang seperti itu. Baik. Kita tengok ya dalam beberapa ayat lain. Kita buat sikitlah homework kat sini. Dalam surah Al-Mulk yang selalu tuan-tuan baca tu. Ya. Daripada ayat berapa tu? 6, 7, 8 dan seterusnya lah. Ya. Saya tuan-tuan hafal ayat tu kan. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Jadi untuk orang-orang kafir itu yang menyangkal, tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada Allah, tempatnya disediakan di neraka. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kita nak balik kampung kan, balik-balik atau balik rumah lah senang cerita. Balik-balik masjid ni cantik. Ada aircon, ada kapet, bau wangi, segar. Lepas tu ada serapan, contoh. Balik-balik rumah, busuk. Ahli rumah, buang air tak pam, busuk. Bersepah-sepah, busuk. Kejut tak? Daripada tempat nikmat kepada tempat yang berbau busuk. Itu tempat kembali kita, rumah kita. Ini contoh. Ya? Jadi, walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Jadi orang-orang yang menyangkal tidak percaya kepada Tuhan, maka bagi mereka tempatnya dalam neraka, dan itulah wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kita kembali tuan-tuan jumpa Allah. Balik kampung. Balik kampung. Ke mana? Tak tahu lagi. Surga ke neraka? Entahlah, aku pun tak tahu. Waktu kita kena banyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak juga kita buat dalam wirid tu, ya, supaya Allah selamatkan kita, keluarkan kita daripada api neraka. Allahumma jina minan nar. Jangan baca 7 kali lepas subuh atau lepas maghrib tu, bacalah. Ya. Malaikat pun jawab tu. Kemudian iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Dan apabila mereka dilemparkan, siapa mereka tadi? Ahli neraka tu lah. Mencampak je tuan. Campak tu maknanya apa? Hina. Kalau kita kemas rumah lah contoh kan. Kemas almari ke, kemas apa dah, kita nak masuk barang-barang baru. Kita campak je. Oh dah rosak dah baju ni. Boom, campak. Oh, kasut dia dah koyak lah. Campak. Barang-barang yang dulu kita cantik-cantik letak elok-elok. Tapi kalau barang tu cantik, letak elok-elok. Pelan-pelan. Nanti jatuh pecah, sayang.
Ini beli kat Langkawi ni dulu pinggan Pyrex ni, Akorok ke apa-apalah. Tapi dia tengok pinggan tu dah sumbing, dah tak boleh pakai. Dia ambil, campak aja. Jaranglah dia letak elok-elok. Mereka dia berhati-hatilah, dia budak kecil ke, takut terpijak kaca ke. Itu cerita lain. Tapi secara umumnya, barang-barang yang tak diperlukan itu dicampak aja. Aku tak perlukan kau lah ahli neraka. Kita nak tengok muka kau. Ahli neraka ni, ya, besok bertemu Allah dalam keadaan tunduk, takut, hitam wajahnya dan sebagai orang yang bersalah. Ya, mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritan neraka yang mengerikan. Neraka itu menjerit. Dia mengaum. Macam tu. Kita mengaum juga, kenyang. Kekenyangan. Neraka pun kenyang juga, tapi neraka ni dalam banyak tafsir menyebut tak kenyang-kenyang. Lagi, ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Kita makan sikit dah kenyang. Ahli surga makan sikit kenyang. Dah kenyang, tak berak pula tu. Tak tidur. Seronok. Tapi ahli neraka ni dilemparkan dalam neraka dan mereka mendengar jeritan neraka yang mengerikan. Sedangkan mereka itu wahia tafur, neraka itu mendidih dan menggelegak. Campakkan dalam tu. Kita dengar kisah Masitah tu kan. Nama dia bukan Masitah. Masitah tu maknanya tukang sikat. Tapi kita Masitah lah. Macam Bilal kan. Nama dia Bilal. Itu azan Bilal. Bilal tu nama sahabat Nabi. Macam tu dah lebih kurang. Dulu pun beli ubat gigi. Beli apa? Beli Colgate. Colgate tu nama ubat gigi je. Macam-macam Colgate. Macam-macam model lah kan. Jenis ada. Okeylah. Jadi mereka dilemparkan ke dalamnya. Mereka mendengar suara jeritan. Dan neraka itu mendidih dan menggelegak. Kemudian apa lagi? Takadu tamayizu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Neraka itu hampir berkecai-kecai kerana kemarahannya. Marah neraka tu. Budak ni. Tak kenyang-kenyang dia tu. Berkecai-kecai neraka tu kerana apa? Marah dia. Tengok ahli neraka tu. Setiap kali ada sekumpulan dilemparkan ke dalamnya, malaikat tu bertanya, yang malaikat jaga neraka tu lah. Pum, seorang tercampak. Malaikat tanya. Tak pernah ada ke orang yang memberitahu keadaan neraka ni? Tak ada ke kau dengar cerita neraka ni busuk, neraka ni menggelegak, neraka ni tempat seksa, neraka ni seburuk-buruk tempat. Malaikat tanya, tidakkah kamu pernah didatangi oleh seorang pemberi peringatan? Siapa? Rasul. Kerana Rasul dah tak ada, dah meninggal, dah wafat. Disambung tugas pemberi peringatan itu pada para ulama. Kalau ulama bercakap tak nak dengar, jangan dengar cakap ulama. Mereka itu seperti ular dalam semak. Apa nak dengar cakap siapa? Nak dengar cakap siapa? Nak dengar cakap orang yang terkenal. Mereka pun buat hal. Pasal rumah tangga lah, pasal itulah, pasal ini. Satu demi satu Allah buka. Satu demi satu. Supaya engkau dengarlah cakap orang-orang alim. Dengarlah cakap ulama. Bukan dengar cakap orang yang terkenal saja. Kalau mereka terkenal itu kerana ketakwaannya, keimanannya, kesolehannya, itu tak apa. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. Tapi kita tak ke situ baginya. Dan sahut mereka. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Sahut mereka. Ya, siapa yang sahut tu? Yang malaikat tanya tu. Kau tak pernah dengar ke orang beri peringatan? Ustaz-ustaz bercakap,
Orang-orang alim bercakap dekat surau, dekat masjid, dekat khutbah, kat mana-mana. Kau tak pernah dengar ke? Aku ni macam ni. Mereka menjawab, ya betul, wahai Allah. Telah datang Rasul kepada kami. Kalau dia jawab, ada. Masjid Taqwa ada buat program. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Terpapar gambar lagi tu. Online lagi. Saya tengok online kita 4 orang. Saya tanya juga kawan-kawan tu. Tengok ke? Streaming ni. Online ni. Tengok dalam tu. Saya tak tahulah. Saya bercakap. 5 orang. 4 orang. Tak tengok, tak datang masjid ke? Saya tengok online aja. Adalah 2 orang, 3 orang. Bawah 10. Bukit Kapan ni, wallahualam, ni report daripada masjid-masjid lain lah. Bukit Kapan saya tak tengok. Sahut mereka, sesungguhnya telah datang Rasul kepada kami. Lalu kami dustakan. Saya tak percaya pun. Takkan ahli neraka tu diikat. Takkan dia tak melawan? Kan kami dulu kan gangster. Kat dunia kaki pukul. Takkan kaki pukul diikat tak melawan? Aku sempak sekali mereka tu tercampak aku. Laya buruk tu. Bukan mustahil dia boleh bercakap. Tapi bila Allah dah kunci mulut dia, terkedu dia. Na'udzubillah lah. Surrender lah dia. Dia kata, telah datang Rasul kepada kami. Tapi kami dustakan. Kami kata apa? Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Mana ada? Dinafikan. Mana ada? Selalunya cakap pasal ekonomi, cakap pasal pendidikan, pasal harga barang, cakap itu, cakap ini. Tak pernah dengar pun cerita pasal neraka. Ada orang cakap, Islam ni cerita pasal neraka je, menakutkan orang. Cakaplah yang pasal-pasal kehebatan manusia. Baju cantik, makanan sedap, hidup mewah, kereta hebat, belajar pandai. Itu kita cakap juga. Berita baik diberitahu. Berita buruk pun diberitahu. Ya, sebab Nabi diutuskan untuk tu memberi khabar gembira dan memberi khabar buruk. Khabar gembira itu syurga. Orang yang patuh pada perintah Allah, orang yang takwa, berita baik, tempatnya syurga. Orang yang menentang, berita buruk, tempatnya neraka. Kan ada tu. Tapi bila sebut neraka, kita tak nak dengar. Tak nak dengar lah. Aku nak dengar cerita yang indah-indah. Yang manis-manis. Pasal makan, pasal baju. Lepas tu setengah daripada kita ni lebih tertarik kuliah-kuliah yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan. Fadilat-fadilat. Kalau baca ni, kelebihannya ini. Buat ini, kelebihannya itu. Buat itu, kelebihannya ini. Bagus bukan tak bagus. Tapi kita kejar yang itu je lah. Berebut fadilat saja. Ya. Itu untuk dorongan, bolehlah sebagai motivasi kita lebih bersemangat. Tapi janganlah fokuskan itu sahaja. Ingat juga, ya, nanti apa nasib diri kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Allah akan dikata apa? Allah tak turunkan sesuatu apapun. Kami tidak lain hanya dalam kesesatan yang besar. Kamu tak lain dalam keadaan sesat yang besar. Dhalalin kabir. Kamu ni sesat sebenarnya. Dhalal, sesat. Kabir itu besar lah. Hebat. Imam kabir, imam besar. Kamu dalam kesesatan yang besar. Kamu kata Allah tak bagi itulah, Allah beginilah, Allah beginilah. Kemudian mengakulah dia. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, ahli neraka itulah. Sekiranya dulu kami mendengar dan memikirkan, nescaya kami tak termasuk jadi penghuni neraka. Aku tak fikir dulu. Yang aku fikir itu dunia. Harga barang mahal. Pisang mahal. Cempedak goreng mahal. Betik mahal. Mas kahwin mahal. Itu aku fikir lagi. Itu
Itu je. Masjid nak parking susah. Parking penuh, parking lah kat luar. Tak pergi masjid takwa. Malah lah, susah nak parking. Dia cari yang susah je. Parking jauh sikit, lebih banyak pahala bercakap. Bukan jemaah je susah, kadang penceramah pun susah. Bila masuk nak parking, kat kapal ni okeylah ada tempat penceramah. Soalan pergi parking, ada bukan kereta, motor penuh kat situ. Hebat, ada berapa penceramah ni. Saya tengok, ada 8 motor. Kerana saya sini-sini juga dengan Nazir tu. Ramai penceramah ni siapa je. Kenapa Ustaz? Tu ada 8 biji motor tu. Tempat parking penceramah tu. Kalau kat sini-sini tak apalah. Kita orang tempatan tak boleh masuk. Kita parkirlah mana-mana. Kalau orang luar-luar datang tu, nak cari kat mana? Dia tak faham gate kapal tu macam mana, kerayong tu macam mana, Meru tu macam mana. Pusing-pusing tak ada. Balik aje lah macam ni. Boleh jadi. Dia tak biasa. Ya? Itulah keadaannya. Dia kata, jika kami dulu dengar dan kami memikirkan, nescaya kami taklah jadi macam ni. Akhirnya, fa'tarafu bi zambihim fasuqal li ashabi sa'ir. Mereka pun mengakulah, yalah, kami banyak dosa. Aku nak juga rahmat daripadamu. Dapat tak? Tak dapat. Neraka tetap menyala-nyala. Tapi, sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan, dalam keadaan dia tidak melihatnya, mereka diberi keampunan. Saya tertarik sebagai kesimpulan khutbah semalam itu. Dia bagi contoh, saya dengar satu ayat yang sangat menarik yang saya nak kongsi. Falsafahnya kat situ. Kita nampak bekas tapak kaki harimau. Ada kan semalam khutbah malam kan? Kita nampak tak harimau-nya? Tak nampak. Kita nampak tapak kaki je. Hati-hati tu, ada harimau. Mana kau tahu ada harimau? Tu tapak kakinya ada tu. Kita pun takut. Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kena faham dengan harimau. Sebab kita hanya nampak bekas tapak kaki harimau sahaja. Kata, mana ada Allah? Mana ada? Allah tak ada, tak nampak. Tapi ada bumi, ada langit, ada angin, ada hujan, ada lelaki, ada perempuan, ada kesan. Ayat namanya. Ayat itu bukan ayat Quran saja. Ayat itu mana tanda. Ayat dalam situ tanda. Tapak kaki tu, tapak harimau tu ada tanda, situ ada harimau. Jadi kita boleh baca ayat ni. Ya. Mana orang yang takut tu, dia nampak tanda-tanda kebesaran Allah tu ada. Tapi orang fikiran bebas ni, Allah tak campur tangan. Bebas. Betul ke? Bila susah, doa juga. Wahai Allah, selamatkan aku. Kata Allah tak kena mengena. Kenapa minta tolong? Kalau banjir, oh ya Allah, tolonglah aku. Kenapa sebut nama Allah? Aku kata Allah tak ada kena mengena. Memang betul lah lagu. Memang lidah tak bertulang. Betul tak? Lidah memang tak bertulang lah. Semua kan sepasang. Telinga kanan kiri. Lubang hidung kanan kiri. Kaki yang sempurna lah. Yang tak cacat. Kaki kanan kiri. Tangan kanan kiri. Lidah satu je. Ada tak lidah kanan kiri? Ada. Lidah. Lidah kanan, lidah kiri ada. Tak ada. Satu lidah pun susah nak jaga. Kalau ada 2 lidah, ada cabang. Lagi tuan-tuan. Pening kita. Tadi cakap lain, sekarang cakap lain. Kau sebenarnya ke mana? Aku saja je. Itu sifat orang munafik dah tu. Satu lidah pun kita tak boleh kawal. Apalagi kita ada banyak lidah. 2 lidah pun cukup lah. Ya? Jadi itulah satu peringatan kepada diri kita, kepada diri saya sendiri. Ya, janganlah kita menjadi ahli neraka, na'udzubillah. Perbanyakkanlah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas sujud akhir tu bacalah wa qina azabannar. Ulanglah beberapa kali. Selamatkanlah aku daripada api neraka. Ya. Rabbana sujud.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Kalau cakap Negeri Sembilan, azab bona. Neraka tu azab bona. Bona tu sungguh lah. Dekat Nilai tu ada tempat nama Batang Bona. Kampung nama Batang Bona. Ya? Sebab anak saya beli rumah kat situ. Dah meninggal lah anak saya tu. Dia kat situ, pada satu tepi tu, sebelum sampai rumah dia, ada satu kampung. Kampung Batang Benar. Kata. Ya, Batang Benar. Tuan-tuan tak percaya, pergi tengoklah. Dekat Petronas tu ada simpang. Kampung Batang Benar. Situ ada satu stesen LRT kat situ. Ya. Jadi saya sekarang itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Kita bertemu pada kuliah-kuliah akan datang. Percayalah, takutlah kepada Allah. Walaupun kita tidak melihatnya. Tapi tandanya, ayat itu ada. Ada langit, ada bumi, ada yang bagi rezeki, ada yang bagi sehat. Kita boleh tidur, kita boleh makan. Kita boleh makan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bagaimana tu? Sakit kan? Buat operation. Macam Haji Jasman kan? Pernah buat operation mata. Macam mana Haji? Alhamdulillah. Dah okey dah. Kan dapat Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, syukur. Saya masih lagi diuji. Pakai kerusi lagi. Tapi macam ada sikit perubahan lah. Dia nak sujud tu Masya Allah. Jalan boleh. Ya. Naik tangga, turun bawah, tangga panjang. Ya. Saya kuliah kat Universiti Melaya tu. Tahulah UM kan. Tingkat 4 tu. Naik tangga, dung. Makin jauh. Bukit, turun bukit. Okey je. Alhamdulillah boleh jalan lagi. Ya. Jadi tuan-tuan begitulah. Ya. Jangan lupa kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur. Ya. Kerana itu saja. Wallahualam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.